Kita mulakan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu pada hari ini bersama saya Nur Fatin Afza binti Azhar selaku moderator dalam wawancara pada pagi ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel jemputan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi diwawancarakan oleh kami iaitu daripada pelajar College University Politek Mara, Kuala Lumpur. Okey, tajuk wawancara kita pada hari ini adalah berkaitan dengan peranan wanita dalam institusi kekeluargaan. Wanita memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan pembangunan keluarga dan masyarakat. Wanita adalah seorang isteri, kaum ibu ataupun anak perempuan, tidak kira mereka bersifat lemah lembut ataupun tidak, kira paras rupa cantik ataupun tidak. Okay, menurut kamus pelajar edisi kedua tahun 2016, wanita ialah orang perempuan yang lebih halus lawan kepada lelaki kaum golongan orang perempuan. Kewanitaan, sifat-sifat wanita, perihal wanita. Manakala menurut Nur Aziah Ali dan Jawah Dakir mengatakan bahawa seharusnya seorang wanita ni memahami dan menghargai diri sendiri, maruah diri mereka, sifat kewanitaan, keupayaan serta kemahiran. Jadi sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, bersama kita pada hari ini ialah seorang panel jemputan iaitu Cikgu Ros Julaida yang merupakan seorang cikgu di Sekolah Kebangsaan Kerayun Jaya Pahang. Dipersilakan cikgu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, nama saya Ros Julaida binti Mak Razali dan saya telah mengajar dalam bidang pendidikan ni selama 20 tahun. Bidang utama saya sains dan saya sekarang ni bertugas di SK Kerayun Jaya. Yang Pahang. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan rakan-rakan sekumpulan saya. Dipersilakan rakan-rakan untuk memperkenalkan nama. Nama saya Nurul Syifat binti Rosli. Sekejap ya, kita ada masalah line dari lagi seorang kawan tu. Line kat sini tak berapa okey sikit. Kita tunggu dia kejap. Maaf ya cikgu. Boleh ke Mira? Nama saya Nur Amirah Hayati binti Kamal Bahrain. Minta maaf.
Oh, share dua orang Okey. Mm-mm. Okey, Izzati dah kenalkan diri ke? Dah. Okey. Soalan lain kadang-kadang dia problem sikit. Okey, terima kasih kerana memperkenalkan diri terlebih tadi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dalam wawancara pada pagi ini. Okey, baiklah, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu peranan wanita dalam institusi kekeluargaan. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu pada pendapat cikgu, apakah peranan wanita dalam institusi keluarga? Silakan cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita tahu, wanita ni zaman sekarang lah konteksnya, peranan dia sangat besar. Tak sama, kadang tu tak sama dengan wanita-wanita yang lain, mengikut pada background dia. Tapi kat sini dapat saya ulaskan bahawa peranan wanita dalam keluarga mestilah berperanan mentadbir rumah tangga dan keluarga. Maksud dia dekat sini dalam hal-hal mengemas, memasak, menguruskan pendidikan anak-anak, okey, dan juga menjaga kebajikan dalam mengasuh, menjaga sakit pening anak-anak. Macam itulah peranan seorang wanita. Maknanya apa yang seorang lelaki tak boleh take over, di sini itulah seorang wanita yang kena buat. Itu je. Okey, terima kasih Puan. Jadi bermakna peranan wanita ni terlalu banyak lah kita dapat tengok kan, sebab lelaki tak mampu nak buat semua apa yang kita wanita boleh buat kan. Betul, sebabnya dari segi komunikasi, dari segi sensitivity, wanita tu lebih. Jadi kalau kita ni ada anak-anak yang sedang membesar, dia tak akan rapat dengan ayah, dia akan apa-apa dengan mak. Jadi mak tu yang biasanya akan perasan apa keperluan anak-anak, apa keperluan dalam permasalahan anak-anak. Biasanya mak tu yang akan perasan. Betul, saya setuju dengan cikgu. Okey, seterusnya saya mempersilakan adik rakan saya yang lain untuk bertanyakan soalan. Persilakan. Okey, seterusnya soalan daripada saya. Apakah hak dan kewajipan seorang isteri dalam kekeluargaan? Okey, nak cerita pasal hak ni ya, kita sebagai orang Islam kita tahu sepatutnya apa hak kita sebelum adik-adik kat luar sana nak kahwin, kena tahu apa hak kamu sebagai seorang isteri. Okey, seorang isteri dari konteks Islam berhak untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin yang baik, yang cukup, iaitu termasuklah tempat tinggal yang selesa, perbelanjaan harian yang mencukupi, bukan saja untuk diri dia, bila dia ada anak maka kena cukup untuk setiap anak-anaknya. Okey, makanan minumnya, pakaian yang sesuai. Pakaian bukan sahaja orang kata daripada apa yang kita nampak. Sebenarnya seorang suami tu perlu, sepatutnya kalau ustaz saya dulu ajar, seorang suami tu apa yang dia perlu pertama dia ingat kalau nak pergi pakaian, isteri dia mesti pilih yang dalam-dalam. Yang luar-luar tu isteri pilih sendiri, yang dalam tu dia kena selalu. Besok orang tanya, nak baju ke? Kan hadiah ini nak belanja lah, nak baju apa? Nak baju baru tak? Sebenarnya salah. Apa yang paling mula-mula dia kena tanya kan, ada tak yang dalam-dalam tu yang baru? Berapa kali dah tukar? Macam tu. Okey, ini yang paling penting adalah seorang isteri tidak sepatutnya disakiti. Dilayan dengan baik sebagaimana seorang isteri melayan seorang suami dengan baik dan menjaga makan pakaiannya. Okey, dan ada jika seorang isteri tu dimadukan, tak kira berapa madunya, 2 ke 3 ke, tapi mestilah dia diperlakukan dengan adil. Itu dari konteks hak dia lah. Daripada kewajipan dia pula, seorang isteri ni, dia perempuan. Bila perempuan dia Allah jadikan dia dengan adanya rahim yang berfungsi untuk melahirkan zuriat. Jadi bila cerita pasal kewajipan, isteri ni selain daripada mengandung dan melahirkan, dia juga perlu mengasuh, mendidik anak-anak dan membimbing anak tu yang paling penting ke jalan yang Allah redai lah. Sebagai orang Islam, kita kena bimbing anak kita mengikut jalan yang Allah dan Rasul ajar. Lepas tu mentadbir urus rumah tangga dengan baik. Rumah kena sentiasa kemas, memasak dan membasuh tu biasa, dan kita kena sentiasa minta bantuan dengan suami. Itu pada pendapat saya. Okey, terima kasih cikgu. Okey,
Okey, selain daripada tu, ada soalan lagi ke yang ingin dikumpulkan lagi kepada ahli penjemputan kita? Silakan. Soleh. Dengar ke? Dengar. Dengar tapi putus-putus. Okey, soalan daripada saya, pada pendapat cikgu, apakah ciri-ciri isteri yang solehah? Soalan ni tak susah untuk dijawab tapi susah untuk dilaksanakan. Okey, ciri-ciri isteri yang solehah, yang pertamanya mestilah isteri tu pandai menjaga aurat. Yang keduanya, dia kena jaga maruah keluarga. Paling penting maruah suami. Tidak menceritakan apa juga keburukan dalam keluarga, tidak diceritakan kepada orang luar. Dan kata kita sekarang kan kenapa banyak berlaku masalah skandal-skandal antara suami atau isteri di tempat kerja. Kenapa kan murah sangat mulut tu nak bercerita, berkongsi masalah rumah tangga dengan orang lain, dan pada masa yang sama orang pun ambil peluang. Sebenarnya Allah kita telah diajar supaya menyelesaikan masalah tu dengan baik di dalam rumah tangga kita sendiri dulu. Jika tak boleh, maka mintalah pendapat dengan orang luar. Yang kedua, mestilah taat kepada suami, perintahnya yang baik-baik selagi dia tidak terpesong lah. Dan mestilah bersifat ikhlas ketika menguruskan rumah tangga. Okey, mendidik dan mengasuh anak-anak dengan baiklah. Itulah rasanya ciri-ciri isteri yang solehah. Yang agak susah sikit kita nak buat tu, biasanya kita suka sikit-sikit ekspresikan kita punya rasa nak marah, rasa nak buah hati sikit, nak tunjuk dekat orang tua kita tanya kenapa tu muncul je kan. Macam tu lah. Sepatutnya tidak boleh berlaku macam tu. Okey cikgu, terima kasih. Kita pendapat saya. Okey, diteruskan dengan soalan yang seterusnya, dipersilakan. Saya nak tanya, kalau pada pandangan cikgu, bagaimanakah seorang isteri seperti cikgu dapat menguruskan masa untuk keluarga? Menguruskan masa untuk keluarga. Maksud saya menguruskan rumah tangga, dapat membagikan masa untuk kerja dan juga keluarga. Okey, saya suka soalan ni sebab rata-rata sekarang ramainya wanita ni bekerja ikut masa, bekerja tak ikut masa, yang buat online lagi lah, tak tidur tengah malam kan. Okey, jadi dekat sini kita sebagai pentadbir, kita kena bijak menguruskan masa, membahagikan antara waktu bersama keluarga, bersama anak-anak, waktu rehat kita sendiri. Jangan sampai kita tak ada waktu rehat. Jadi waktu bila kita sesuai bersama anak-anak, kita kena bahagikan. Waktu ke sekolah tu dah sejak sekolah, balik rumah uruskan rumah apa yang patut, kemudian petang berekreasi bersama anak-anak, di malam bersama dengan keluarga, kemudian baru kita ambil masa untuk rehat. Tapi kat sini apa pun yang pertama, dengan nak menguruskan rumah tangga ni, kita kena memantau aktiviti keluarga. Jadi adakah waktu pergerakan anak-anak kita tu dalam pantauan kita? Adakah kita ni sebagai ibu menjaga masa riadah dia, dan adakah kita sebagai ibu bagi je kelonggaran kepada anak-anak kita untuk buat aktiviti bersama kawan-kawan, tak kira masa. Itu salah. Kita kena ada gapping lah. Kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar anak kita hormat kita, jadi hormat masa juga. Okey, menguruskan makan pakai dengan baik, dan yang sebenarnya dalam menguruskan rumah tangga ni memang kita tak fair kalau kita letak pada masalah kepada kita saja. Sebab tu Nabi pun dah ajar, dia pun buat sunnah Nabi juga, bila isteri buat kerja, suami bantu. Jadi kalau kita rasa kita tak mampu untuk buat seorang satu kerja tu, kita mintalah bantuan dengan suami kita. Jangan malu, sebab suami ni kadang-kadang dia balik rumah dia penat, tapi bila dia tengok kita penat, kalau kita panggil dia akan tolong. Okey, juga
juga kita kena, kalau dari segi perbelanjaan pula, memanglah kalau kita kerja sebanyak mana gaji pun dia takkan cukup kerana kos sara hidup yang tinggi, kerana keperluan masa kini yang memang luar jangka. Anak-anak pun tak nak dah handphone 2-300 kan, mesti nak yang mahal-mahal. Tapi sebagai mak, kita kena takbir benda tu, kita kena rancang perbelanjaan tu, kita kena kawal dengan baik. Dan jika kita boleh kawal, kita boleh takbir rumah tangga kita dengan baik, flow rumah tangga kita cantik je. Apa yang tak cukup tu akan dicukupi. Yang paling penting kena sentiasa bersyukur lah. Itu pendapat saya. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya kita mempunyai lagi 2 soalan yang akan diajukan lagi. Kita silakan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah perbezaan di antara peranan wanita dalam institusi kekeluargaan dari segi Islam dan juga konvensional? Baik, kat sini dari sudut Islam tu, isteri ada peranan dia. Dari sudut konvensional dia dah lain tau, sebab dia ikut masa, ikut zaman. Okey, dari segi Islam, tugas isteri ni membantu suami dalam pengurusan rumah tangga. Sebab suami tak mampu untuk jaga setiap pemikiran anak, setiap personality anak. Suami ni tak rigid, sebab dia yang rapat dengan anak-anak isteri. Mungkin sebab isteri lah yang mengandungkan, mungkin sebab isteri lah yang melahirkan. Jadi urusan anak-anak akan lebih kepada isteri. Okey, dari segi Islam juga, yang kedua, kita perlu jaga makan pakai, kesihatan dan kebajikan serta keselesaan rumah lah untuk anak-anak dan suami, dan dengan diberikan didikan dan asuhan yang baik mengikut ajaran Islam dan juga sunnah Rasulullah. Tapi berbeza dengan konvensional, apa yang dituntut pada masa sekarang, wanita tu lebih kepada ketua. Kalau kita tengok, saya sendiri pada tu, sebab suami saya cakap, awak tegur lah anak tu, kadang abang cakap dia tak nak dengar. Okay, kan? Sebab dia rasa anak tu rapat dengan kita. Dia perasan sebenarnya. Kadang-kadang kena ingat orang lelaki ni kadang-kadang bila anak terlalu rapat dengan kita, dia jealous tau. Bukan dia jealous sebab anak tu lelaki, kita perempuan, tak. Tapi dia jealous dari segi masa dan keakraban. Apa-apa anak akan sharing dengan kita. Beruntung dan bersyukurlah kita jadi mak, sebab di mana-mana pun kita ada kawan. Okey, ya. Dari segi ketua keluarga ni, kat sini saya nampak ada memang jika kita sharing and caring, itu tak ada masalah. Dalam Islam pun tak apa, kita berkongsi dan berbahagi pendapatan. Tapi yang lebih ni kita nampak bila ada masalah di luar. Kenapa di luar sekarang ni persentage berlakunya perceraian tu sangat tinggi, yang melibatkan permasalahan suami ni, nafkah. Suami tak nak kerja, suami bergaji kecil, suami gaji kecil ada skandal, suami memilih kerja. Jadi kat sini kita nampak sangat yang wanita ni dah jadi sebagai ketua pula, nak cari nafkah, nak jadi ketua, nak uruskan rumah tangga, seolah-olah kan sebut semua bebanan tu pada seorang isteri. Dan sedangkan kita nampak kat sini ialah kan, orang lelaki ni pun dia mengikut zaman. Bila semakin moden kita, semakin banyak masa diluangkan di benda lain. Kalau ada kawan, masa dengan kawan tu lebih. Kalau ada aktiviti sukan, masa dengan sukan tu lain. Kalau ada gadget tu lebih lagi. Jadinya semuanya letak pada anak-anak, isteri dan anak-anak. Anak-anak punya masalah, isteri pergi sekolah tak ada rekod buku pun, isteri kerja kena minta keluar, anak tak ada rekod rekod anak semata-mata. Tapi itulah yang kita nampak di konvensional ni, zaman sekarang ni lebih pada isteri. Jadi senang saya cakap, mudahnya saya rumuskan bahawa jika seorang perempuan sekarang tidak berkerjaya, maka tak ada jaminan untuk dia masa akan datang dari segi simpanan, dari segi keselesaan hidup dia. Bila dia berkerjaya, maka dia ada jaminan. Jika dia ditinggalkan, jika dia dimadukan, maka ada seolah-olahnya ada jaminan untuk dia. Cuma halang bagi perempuan yang tidak cari nafkah sendiri. Itu apa yang kita nampak sekarang, situasi yang berlaku sekarang, dan memang rasanya tak boleh menafikan. Banyak sangat dah berlaku macam tu. Itu pendapat saya. Betul, saya setuju dengan pendapat cikgu tu. Sebab sekarang kita tengok memang terlampau banyak kes-kes macam ni kan. Kes rumah tangga, ada skandal lah. Sebab tu wanita tu memang dia perlukan kerjaya. Bila dia ada kerjaya, walaupun dia ditinggalkan pun,
dia boleh hidup lagi dengan life dia, dengan anak-anak dia. Sebab bila kita dengar hal-hal skandal ni kan, kita ni orang muda ni rasa macam takut nak kahwin, macam takut nak berumah tangga. Yang merisaukan sangat-sangat. Okay. Betul, sebab sekarang ya adik-adik dia isu skandal ni dia dah tak pandang rupa tau. Dia dah tak pandang rupa paras, dia dah tak pandang background, dia lupa dah kalau orang tu ada 2-3 bini pun dia dah tak pandang. Yang dia pandang adalah apa yang dia dapat that time. Itu yang bahaya dengan budak zaman sekarang ni. Itu saya selalu pesan dengan anak-anak saya, anak tu dah sedang membesar dekat tengah 16 selesai. Live dulu, kemudian perempuan tu kemudian. Dan saya sebagai perempuan saya cakap, once you kenal perempuan tu ada bebanan dia. Kamu kena fikir bahawa ada banyak beban bila kamu kenal seorang perempuan. Saya nampak tak fair kan, macam kita downkan perempuan tu, tak, tapi kita sebenarnya kita letak dalam konteks sekarang. Kalau perempuan dulu lain kan, dia ada malu dia, sekarang dia tak ada. Betul lah, memang betul. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang selanjutnya, iaitu soalan yang terakhir untuk wawancara kita hari ini. Dipersilakan. Okey, soalan terakhir daripada saya. Bagaimanakah cikgu menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga? Dah itu ya soalan bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Okey, macam yang saya telah kupaskan tadi, bila kita ada masalah dalam rumah tangga, kecil ke besar masalah tu, simpan sendiri dulu. Bawa berbincang dengan suami. Jika waktu tu berlaku pergaduhan, maka tunggu reda dulu. Ambil masa, tunggu reda dulu, baru bincang balik, cari kata sepakat. Jikalah kata sepakat tidak dapat dicapai, kita ada banyak institusi untuk kita rujuk. Kita kena cari orang yang pakar. Orang yang pakar tu jangan, kalau boleh jangan dari kalangan ahli keluarga kita, sebab akan ada bias. Jadi kita pergilah kepada pejabat agama. Kita jumpalah kalau dekat kampung kita ada masjid, kita jumpalah ke imam. Biasanya kita jumpa ustazah-ustazah yang dekat tempat kita belajar mengaji. Dia memang pendapat ni kadang-kadang kita kena faham juga ya. Bila kita minta pendapat, biasa orang kata carilah mintalah pendapat dengan orang yang lebih tua. Tapi dengan orang yang lebih tua tu kena tengok juga orang tua macam mana. Orang tua tu mestilah berilmu, mestilah tidak mempengaruhi dan mestilah tidak menyebarkan aib kita dekat orang. Okey. Lagi satu sebenarnya, kita ni bila orang katakan kita sibuk sekarang, tak sempat pun nak luangkan masa untuk kita, tapi kita sempat pula nak shopping kan. Salah tu sebenarnya, bila waktu senggang kita walaupun ada 5-6 minit, kita ada gadget. Saya sekarang ni dah tak suka dengan TikTok, tak suka sangat, tapi dalam TikTok bila kita FYP, naik FYP tentang keagamaan kan, tentang tauhid dan tausiah ni kan, kita join lah dia. Jadi kat situ hari-hari akan naik FYP yang nasihat yang motivate. Kita ambil yang tu, bukan tengok TikTok yang menari-nari tu, salah tu. No. Jadinya medium kita sekarang ni dah moden. Jadi ada gadget, ada CD-CD agama, radio pun ada, IKIM FM. Jadi kat situ kita curi-curi. Dan yang paling senang, mudah lah, tak adalah cakap. Saya pun bukanlah hari-hari menghadap Al-Quran, tapi kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Bila kita ada masalah, bukalah beberapa surah, dan kadang-kadang tu kita tak, sambil kita mengaji, kita baca tafsiran gitu. Kadang-kadang kat situ ada healing untuk kita sebenarnya. Dan yang paling penting, jangan salah langkahlah, jangan salah bercerita, jangan sikit nak kongsi dengan member baik. Kadang-kadang member baik itulah yang menikam kita. Itu je pendapat saya. Betul-betul. Kadang-kadang kita dapat tengok lah, kadang-kadang kawan baik sendiri pun dapat tikam belakang kita kan. Sebab tu kita sebagai wanita ni memanglah kena pandai uruskan rumah tangga. Kalau tak, tengoklah sekarang banyak berlaku perceraian lah, curang lah, yang kita tak nak sebenarnya. Kita kena elakkan lah. Okey, terima kasih kepada soalan dan semua pendapat yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi. So wawancara kita pada hari ini sangat-sangat hebat, sebab kita dapat menimba ilmu yang baru, dapat mengetahui apa semua peranan-peranan wanita dalam institusi keluargaan ini. Okey, sebagai penutup untuk wawancara pada kali ini,
Untuk mewujudkan keharmonian isteri kekeluargaan, Islam telah menetapkan tugas dan tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh setiap suami dan isteri. Suami sebagai ketua keluarga khususnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hidup isteri dan anak-anak. Isteri juga mempunyai peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan mengikut ajaran agama Islam yang benar. Menurut Ashraf Haji Abdul Rahman, pengorbanan isteri ini memelihara kehormatan diri, mentaati dan menjaga keperluan suami, membesarkan anak-anak dan memelihara aurat adalah termasuk dalam amalan kebaikan yang disanjung tinggi. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapat lebih pengetahuan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan lagi kepada Cikgu Rosli Julaida kerana dapat meluangkan waktu hari ini untuk diwawancarakan oleh kami lah. Sekian saja untuk hari ini. Sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon diampunkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang elok itu daripada kekhilafan kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri wawancara kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih juga bagi peluang kat saya boleh asah Minda. Okey, terima kasih. Good luck semua. Okey, thank you. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.